يا نبي ونحن في مشارف انقضاء توديع شهر ربيع الأول ومجالس الموالد، سلسلة موالد الأربعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خواتم طيبة وخواتم مباركة، وأن يجعلنا دائما في موائد الموالد والصلة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك مجالس كثيرة في غير ربيع كذلك هي معمورة في هذه البلد، وهي من الفضل والنعمة التي من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد الطيبة المباركة أنها متصلة، وكل ذلك يرجع إلى الأرباب الراعين والمنظمين في مثل هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، ويشكر هذه البلدة الطيبة والقائمين عليها على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم رعاة للدين. Maka kita berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan ini kita hiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah, yakni majlis-majlis maulid, majlis-majlis berselawat ke atas paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sampai ke hari ini kita masih lagi hari demi hari masih terus menerus untuk kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kita mendirikan majlis maulid yang semacam malam ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu kekuatan untuk terus dalam sentiasa mendirikan majlis yang seperti macam ini, macam malam ini. Begitu juga semoga dengan berkat majlis yang kita terus menerus hadir, yang terus menerus kita laksanakan, ianya akan menjadikan kita itu ada penyambungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sambung kita untuk segala kelebihan, sambung mengikut segala akhlak, sambung mengikut segala adab dan segala-gala kelebihan-kelebihan dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan begitu juga semoga dengan majlis yang semacam ini di dalam bulan Rabiul Awal ini akan memberikan penyambungan kukuh kita kepada Nabi Muhammad SAW berterusan, walaupun sudah melepasi daripada bulan Rabiul Awal, berterusan walaupun sudah melepasi daripada 40 malam, tapi terus masih kita ada ikatan, terus masih kita ada rasa rindu untuk sama-sama duduk dan hadir seperti majlis pada malam ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala kita mohon Allah berikan kita ini kebaikan yang besar dengan hadirnya kita dalam majlis yang semacam ini. Diberikan kita nazarah, pandangan, diberikan kepada kita itu ikatan yang kukuh dan kuat kepada paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والناس في هذه المجالس الطيبة تتفاوت، ليس كلهم سواء. هناك من يتلقى بأوعية كبيرة فيضات المولى سبحانه وتعالى، ويتلقى المدد النبوي من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك من وعاه صغير، وهناك من وعاه كبير، وهناك من وعاه متسق، وهناك ما زال من هو مصر على الذنوب، مصر على عقوق الوالدين، مصر على قطيعة الرحم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونجعل هذه المجالس سببا في هدايته. فالناس تخرج، البعض الذي هو متصل ومستقبل بهذه المجالس يخرج ما ينتهي ربيع الأول إلا وهو قد اتصل، إلا وقد أكرمه المولى سبحانه وتعالى برؤية الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا وهو في ازدياد في متابعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام يأتي وهو يزداد ترقيا وتلقيا ويزداد درجة حتى يجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله. Maka manusia di atas dunia ini yang hadir di dalam majlis ini, maka ada macam-macam yang berupa keadaannya.
Ada yang mereka itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka itu memang ada ta'alluq, ada ikatan yang kemas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara mereka yang masih baru nak mencari jalan. Ada juga yang di antara mereka itu yang masih nak mencari kebenaran. Ada juga di antara mereka itu yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Ada yang memutuskan silaturahim, ada yang macam-macam daripada perkara-perkara, macam-macam daripada hal manusia ni di atas muka bumi ni. Maka begitu juga seluruh yang hadir dalam majlis ini. Maka yang hadir mungkin ada yang macam-macam jenisnya, ada yang macam-macam caranya. Maka ketahuilah, majlis yang seperti macam malam ini adalah majlis yang akan mengajarkan seseorang itu apa itu silaturahim. Majlis yang semacam ini kalau hadir dia dengan hati yang tulus dan ikhlas, dia akan menjadi orang yang memegang erat kepada silaturahim. Dia akan jadi orang yang memegang erat kepada kasih sayang antara satu sama lain. Dia akan menjadi orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan Rasul, menjaga hubungan sesama manusia, sehingga dia itu akan bersih daripada segala perkara-perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang kotor. Maka ketahuilah, majlis yang semacam malam ini ada kelebihan yang sangat besar dan dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir majlis daripada malam demi malam, daripada malam demi malam, satu hari ke satu hari yang lain, satu hari ke satu hari yang lain. Maka janganlah jadikan nanti setelah selesai kita keluar daripada bulan Rabi', keluar daripada Maulid Arba'in ini, selepas khatam selesainya 40 hari, selepas selesainya bulan Rabi', maka janganlah sampai kita masih tidak diperbaiki. Sebab majlis-majlis yang semacam ini, ketahuilah kelebihannya adalah dia itu akan diperbaiki luar dan dalamnya. Tapi kalau sampai dia ni keluar daripada majlis yang semacam ini tapi masih tidak ada pembaikan luar dan dalamnya, maka ini haruslah dia tu berhati-hati, kerana ini tanda-tanda yang tidak baik. Sebab apa? Sebab majlis maulid ni punya special. Kalaulah dia hadir tu ikhlas, kalaulah dia hadir dengan sejuta niat, kalaulah dia hadir sebab nak makan, kalaulah dia hadir sebab dah ada majlis, kalaulah dia hadir sebab tak tahu apa, tapi tetap juga dia keluar tu akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita keluar daripada majlis ini, keluar daripada bulan Rabiul Awal, kita membawa setiap apa yang telah diajarkan, ditunjukkan oleh paduka baginda Nabi Muhammad SAW, dari akhlak, dari adab, dari kemurahan, dari penjagaan silaturahim, dari penjagaan sesama Islam, dari penjagaan setiap daripada tingkah laku. Maka inilah samar, inilah hasil dia keluar daripada majlis yang mulia semacam malam ini. لأن الهدف الحقيقي من هذه الموالد، من موالد الأربعين ومجالس الذكر وغيرها، هو أن نزداد محبة، أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هي موائد تعليم، موائد أن تزيدنا التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تزيدنا أخلاقا، تزيدنا قدوة، تزيدنا أسوة، نربي أبناءنا فيها على المحبة منذ صغارهم. فإذا لم نتعلم نخرج بهذه الثمرة منها، فمتى وأين سنجدها؟ هل سنجدها في الأسواق؟ هل سنجدها في أماكن أخرى أفضل من هذه الأماكن؟ لا والله، كل هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan ketahuilah, majlis yang macam malam ini, majlis maulid yang kita bangunkan, yang kita dirikan, yang kita usahakan ini, dia punya goal dia, dia punya tujuan dia, dia punya arah dia itu adalah sebenar-benarnya untuk menambahkan lagi rasa cinta, mahabbah kepada Rasul. Seseorang nak sampai kepada Allah, tak ada jalannya kecuali mahabbah kepada paduka baginda Nabi Muhammad SAW.
Seseorang itu nak berada dalam keadaan yang baik, yang selamat, tak ada jalannya kecuali mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seharusnya dia hadir dalam majlis yang semacam ini, keluarnya dia itu membawa apa itu erti mahabbah, kasih, sayang, cinta yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia itu dapat berakhlak seperti akhlaknya paduka baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dapat jadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai ikutan, sebagai panutan yang terbaik untuk dirinya dan ahli keluarganya. Tak akan kita lebih suka untuk membawa anak isteri kita ke tempat-tempat selain daripada majlis ini? Adakah kita lebih suka bawa isteri dan anak kita pergi ke pasar? Bahkan majlis yang semacam ini lebih baik daripada pasar. Tak akanlah kita suka bawa anak dan isteri kita pergi jalan-jalan ke sana ke sini. Bahkan majlis yang macam ini adalah majlis yang lebih baik. Bukan nak kata jangan pergi pasar, bukan nak kata jangan pergi berjalan. Tidak. Yang itu ada keperluan-keperluannya, ada masa-masanya. Tapi majlis yang semacam ini bukan setiap hari ada, bukan setiap sepanjang-panjang masanya ada. Maka bila dapat tahu khabar tentang majlis maulid Nabi Muhammad SAW, bawalah anak dan isterinya, ajarkan. Sampai bila? Waktu dia masih kecil lah kita ajarkan. Tak akan nanti waktu dia dah besar baru nak diajarkan. Sudah dia besar, dia pun dah susah nak mendengar cakap. Bila masih kecil lagi ni, melentur buluh kan biar daripada rebungnya. Maka daripada awal-awal dia masih boleh lentur. Nak belokkan dia ke kiri, nak belokkan dia ke kanan. Kalau dia dah umur dah banyak, maka kalau lentur-lentur nanti patah. Maka hadir, bawa anak, bawa isteri, bawa ahli keluarga, duduk dalam majlis yang semacam ini. Ajar. Dalam majlis ini diajarkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Dalam majlis ini dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan-bacaan hadis, bacaan-bacaan ayat Al-Quran, ilmu-ilmu yang disampaikan, kebaikan-kebaikan, taman-taman raudhah min riyadil jannah. Ini adalah taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita didik dan ajarkan ahli keluarga ke tempat yang macam ini lebih aula, lebih terutama, lebih awal sebelum kita membawa dan ajak ke tempat-tempat yang lain. ولا يشعر بقيمة هذه المجالس إلا من نور الله قلبه وبصيرته. ويوم القيامة إذا رأيتم عظمة هذه المجالس لتمنيتم حياتكم كلها تكون مجالس الذكر، لأنها هي التي ستبقى لنا الحسنات والخير الذي فعلناه في الدنيا. غير ذلك كله يتلاشى بل نحاسب عليه. Dan nak tahu macam mana apa tanda-tanda seseorang tu dapat rasakan bila dia keluar daripada majlis ini. Kadang-kadang hadir balik, oh habis, selesai. Maka ketahuilah, terkadang ada orang yang Allah berikan itu kelebihan. Dia keluar daripada majlis maulid ni, dia akan rasakan rasa yang luar biasa ya. Maka rasa yang macam ini, kurniaan yang macam ni adalah Allah SWT berikan ketika mana Allah telah pun memberikan nur dalam hati dia, memberikan kebaikan pada diri dia. Maka bila dia keluar daripada majlis yang macam ini, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Dia akan membawa segala daripada manfaat, faedah, kelebihan yang disampaikan, yang diajarkan. Maka dia akan keluar, dia akan bawa bersama. Dan orang yang telah merasakan zauk, yang telah merasakan manisnya, yang telah merasakan intisarinya, seperti majlis yang macam malam ini, majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluar daripada majlis ini, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa seperti diikat dengan zikrullah. Dia tak akan rasa bosan. Dia akan nanti bila keluar daripada majlis ni, hari-hari demi hari yang seterusnya akan dia mencari-cari mana lagi majlis zikir, mana lagi majlis selawat, mana lagi majlis ilmu, mana lagi majlis kebaikan.
maka akan terjaga dia itu daripada segala kebobrokan, keburukan. Akan diberikan kepada dia itu nur dalam hati dan jiwa dia, untuk sentiasa dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Walau alimna مدى فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المجالس، ومدى رحمته بنا، ومدى رعايته بنا، لازدادت المحبة في قلوبنا، ولا ما فارقت هذه المجالس، ولا علمتم مدى عظمة التعلق بهذا الجناب الطاهر صلى الله عليه وسلم. Kalaulah kita ni tahu, kalaulah dibukakan kita ni pengetahuan, diberikan kita ni kelebihan sekejap untuk mengetahui benda-benda yang luar biasa ni, maka sungguh-sungguh kita akan dapat tahu hadir kita dalam majlis ini sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat-sangat bersangatan diberikan tunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan tuntunan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pandangan oleh paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu orang kalau dia mengetahui, kalau dia sedar, kalau dia nampak tentang hal ini, sungguh-sungguh dia bahkan dalam hatinya akan merasakan, aku kalau boleh tak nak keluarlah daripada majlis ini. Ya Allah, kalau boleh majlis ini janganlah dia berakhir, biarlah dia sambung terus. Ini orang yang faham mahabbah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mengemis cintanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kalau kita tahu dan sedar tentang hal ini, maka kita faham bagaimana penjagaan Nabi Muhammad, kita nampak bagaimana pandangan Nabi Muhammad, kita nampak bagaimana bahagia gembiranya Nabi Muhammad SAW dengan majlis semacam ini. Pasti sungguh-sungguh kita akan minta agar majlis ini jangan berakhir, mintalah dia tu terus menerus, sambung esok, lusa dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum ummah fi hayatihi wa fi مرضه وفي مرض موته عند نزعه وفي قبره، هو يقول أمتي يرعاه وفي حياته وعند موته وفي قبره، في حياته دائما يسأل الله سبحانه وتعالى لأمته الخير، لأمته الغفران. يقول الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى واحد من أمتي أن يدخل النار، حتى واحد ولو كان مليئا بالذنوب ما يرضى يدخل النار، أن يكون مخلدا في النار. في الغرغرة وهو يترشح العرق من جبينه فأتاه جبريل يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل قال يا جبريل أكل أمتي يعانون من هذا من الغرغرة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اللهم ثقل علي وخفف على أمتي. وفي قبره كذلك يتابع أحواله، يستغفر لنا ويدعو لنا، حتى في المحشر كذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخفف. Maka kalau kita ni telusuri paduka baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita cuba ambil tahu, kita belajar, kita kenal paduka baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka sungguh-sungguh kita akan dapat lihat bahawasanya kehidupan Nabi Muhammad SAW ni adalah buat umatnya. Seluruh perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, siangnya, malamnya, waktu tidur paduka baginda tak tidur, waktu siang paduka baginda tetap dengan umatnya, sentiasa berfikir tentang umatnya. Bagaimanakah keadaan umatnya, bagaimana nak membahagiakan umatnya, bagaimana nak memberikan kenikmatan pada umatnya, bagaimana nak berikan kejayaan pada umatnya di dunia dan di hari akhirat. Maka inilah yang sentiasa paduka baginda Nabi Muhammad SAW sibukkan pada setiap pemikirannya, setiap hatinya, setiap jiwanya memikir, semuanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kan
Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ayat yang kelima dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh-sungguh sampai ketikanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatarda, dan engkau akan redha. Maksudnya apa itu? Memberikan kebahagiaan, memberikan kemerdekaan, memberikan kejayaan. Apa yang Rasulullah SAW nakkan bagi umat-umat Nabi Muhammad? Berjaya untuk menepis neraka dan masuk dalam syurga. Rasulullah SAW sentiasa ni berdoa, ya Allah, masukkan umat aku dalam syurga, masukkan umat aku dalam syurga. Rasulullah SAW selalu buat solat taubat. Rasulullah SAW selalu berdoa. Rasulullah SAW buat semacam apa cara yang boleh untuk Nabi Muhammad SAW buat agar umat-umat paduka baginda Nabi Muhammad SAW ini terbebas daripada azab neraka dan diberikan nikmat masuk dalam syurga. Maka apa kata Allah? Suatu hari ini Rasulullah SAW dalam keadaan risau, ketakutan ni, Allah Subhanahu wa taala berikan ini kabar gembira, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan ketika nanti sungguh-sungguh Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad yang mana pemberian itu engkau redha. Allah tanya, ni aku beri ni, engkau redha ke tidak? Kata Rasulullah, nak lagi. Allah beri lagi. Allah beri lagi. Kata Allah, dah, belum, nak lagi. Nak lagi, Allah beri lagi. Apa yang Rasulullah minta? Minta untuk syafaatkan, minta untuk masukkan umat-umat paduka baginda Nabi Muhammad SAW ke dalam syurga. Ini Rasulullah SAW, jangan kata hidupnya, ketika sebelum Rasulullah SAW ni nak dicabutkan roh daripada jasadnya, maka mulutnya masih berbicara tentang umat aku, umat aku. Rasulullah SAW telah pun dikebumikan, masih lagi umat, memikirkan tentang umat. Sampaikan ketika Rasulullah SAW ni nak merasakan sakharatul maut, ya, maka datang Jibril berdampingan dengan paduka baginda Nabi Muhammad SAW. Rasanya pedih sampai Rasulullah SAW ni berpeluh-peluh keluar ni, merasakan kepedihan, mengeluarkan peluh, basah ni bahagian dahi Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, sakit, wahai Jibril, adakah nanti umat-umatku semua bila meninggal dunia akan merasakan sakit yang seperti ini? Kata Jibril, wahai Rasulullah, sungguh-sungguh Allah telah perintahkan yang paling lembut untuk engkau, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kata Rasulullah angkat tangan mohon, ya Allah, biarlah kepedihan sakit sakaratul maut ini aku tanggung keseluruhannya, dan ringankanlah buat seluruh umat-umatku sehingga mereka tu ketika meninggal dunia tidak merasakan kepedihan seperti mana yang aku rasakan sebelumnya. Bagaimana dahsyatnya cinta paduka baginda Nabi Muhammad SAW. Sanggup biarlah aku yang pedih, umat aku tidak. Sanggup biarlah aku yang segini, biar umatku tidak. Siang, malamnya, bahkan sampai kepada waktu Israel nak mencabut rohnya, dalam keadaan masih lagi memikirkan tentang umatnya. Maka bagaimana kita tak bersyukur? Bagaimana kita tak bergembira? Bagaimana kita tak bahagia? Bagaimana kita tak menyambut kelahiran paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. حينما نزلت هذه الآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال له جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لا أرضى بأحد من أمتي يدخل النار. فقال له الله سبحانه وتعالى لن يخزيك الله من أمتك. فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون أمتك ثلث أهل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين الصحابة فقال لهم ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة رضي الله عنهم فرحين، ربع الجنة بين الأمم كلها من يوم ما خلق الله السماوات والأرض. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن تكون شطر أهل الجنة؟ فكبر الصحابة أكثر فرحا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة 120 صفا، 120 صفا، أمتي 80 صفا، 80 صفا. تعرف ما معنى 80 صفا؟ بمعنى ثلثي أهل الجنة، يعني أغلبهم، بقي ثلث واحد من الأمم والآخرة. بمعنى
كل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الله سبحانه وتعالى يمتن علينا به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إلى آخر الآية. ويمتن الله سبحانه وتعالى علينا في مواضع كثيرة بهذا النبي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يذكرنا بهذه المنة حتى نستشعرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء في هذه الدنيا غير إنقاذ أمته، سواء المؤمن أو العاصي، حتى الكافر هو محسوب عليه ويبكي عليه. وقصة اليهودي في هذه مشهورة، اليهودي الذي بكى حينما رآه توفي. إنما رأى اليهودي الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه فلت مني إلى النار. نفسه هذا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أحد الأيام، فمر بجنازة يهودي أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فالصحابة يسألونه لماذا تبكي يا رسول الله؟ إنه يهودي. قال نفسه فلتت مني إلى النار. Maka ketika mana turunnya firman Allah yang kita sebutkan tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sampai nanti sungguh-sungguh suatu ketika Allah SWT akan berikan kepada engkau wahai Muhammad dan engkau akan redha. Maka ini Jibril bawakan ini kepada paduka baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW tanyakan, wahai Jibril, maka bagaimanakah pemberian Allah? Maka Jibril tanya, apakah yang kau minta? Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, sungguh aku tak redha walaupun ada satu daripada umatku masuk dalam neraka. Maka kata apa? Kata Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merendahkan, menghinakan engkau wahai paduka baginda Nabi Muhammad SAW nanti di hari akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi tentang hal tersebut. Kemudian Jibril alaihissalatu menyebutkan, bagaimana wahai Rasulullah jika suku daripada keseluruhan manusia yang hidup ini, yakni ada suku bahagian daripada umat umat engkau yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka Rasulullah SAW bila dengarkan ini, beritahu kepada para sahabatnya. Para sahabat pun dah cukup gembira dah. Oh, banyaklah. Kemudian Rasulullah SAW cakap lagi, bagaimana kalau sebahagian besar yang akan masuk ke dalam syurga? Lebih-lebih lagi para sahabat Rasulullah semua yukabbirun, Allahu Akbar, gembira dengan khabar yang diberitahu oleh paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebutkan, ketahuilah Jibril alaihi salatu wasallam memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nanti yang akan masuk ke dalam syurga tu ada 120 saf. Nak masuk syurga, dia beratur lah, ada saf dia. Tak tahulah macam mana keadaan dia, tapi dia ada saf-saf dia yang akan masuk ke dalam syurga. Ada 120 saf. 80 saf adalah umat paduka baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan daripada umatnya Nabi Adam AS sampai umat paduka baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya itu nanti berapa ramai yang akan masuk ke dalam syurga? Ada 120 saf. Daripada 120 saf tu, 80 safnya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yakni 3 suku daripada populasi manusia dekat dunia ni yang pernah wujud, 3 suku daripadanya yang berhak nanti masuk dalam syurga. La ilaha illallah Muhammad. Bukan 3 suku keseluruhan, atas setelah dihisab dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan special untuk umat Nabi Muhammad ni. Dia punya kuota 80%, lagi 20% untuk kuota umat-umat nabi-nabi yang sebelum, sampai ke tahap yang luar biasa ni. Ini seperti mana atas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan apa yang akan diredai oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Rasulullah ni, bila Allah bagi, wahai Muhammad engkau redha, wahai Allah aku nak lagi, Allah berikan lagi, sampai Rasulullah SAW kata aku redha. Ini kasih mahabbah Nabi Muhammad SAW. Dan
perhatikan Rasulullah punya kasih sayang dan cinta ni bukan hanya sekadar pada umatnya yang beragama Islam. Lihat di zaman paduka baginda Nabi Muhammad SAW, jika ada daripada umat Rasulullah yang matinya dalam keadaan kufur, dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, bila dia punya mayat tu, dia punya jenazah tu, bila lalu je depan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menangis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila ada je jenazah yang lalu di hadapan paduka baginda Nabi Muhammad SAW, dan jenazah itu mati bukan dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mungkin Yahudi ataupun Nasrani dan sebagainya, Rasulullah SAW bila melihat sahaja kerandanya, menangis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Menangis Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku tak sempat nak masukkan yang hak dalam hati dia sebelum Allah jemputkan dia. Kasih sayang cintanya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kalau kita ni, oh bukan Islam, lantaklah. Nabi Muhammad bukan macam tu. Nabi Muhammad SAW bila ada orang yang bukan Islam mati, maka bila Rasulullah SAW lihat saja kerana lalu depannya, menangis Nabi Muhammad SAW. Bila sahabat-sahabat tanyakan, wahai Rasulullah, itu kan jenazah orang Yahudi, itu kan jenazah orang Nasrani, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku menangis sebab apa? Dah rugi dah aku satu ya. Tak sempat aku nak masukkan dalam hati dia tu hidayah, taufik daripada Allah, telah Allah jemput dia ya. Maka sedih aku, menangis Nabi Muhammad SAW kasih dan cinta pada umatnya. نعم. وتعرفون أن اليهود ملة اليهود والنصارى هم مبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا عنادا بسبب جحود علمائهم وتحريفهم لكتبهم، فحرفوهم عن الحقيقة. هم يعرفون أن في نبي آخر الزمان، لكن لما علموا أنه ليس من أمتهم وهم يريدون كل شيء فيه، جحدوا وعلموهم وملأوا قلوبهم حقدا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول ويحاول ويحاول ويجاهد حتى يوصل لهم الحقيقة، فهناك من يسمع وهناك من يهتدي وهناك من يعاند ويكابر فيغويه شياطين الجن وشياطين الإنس، كلهم يغوونهم، لأن هناك من الإنس من هو أشد من الشيطان. فلا بد أن نتبع طريق الهدى، نتبع طريق الحق مهما كان، لا نحكم عواطفنا، لا نتبع الحق ولو كان ثقيلا علينا. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, ketahuilah ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ni, mereka bukan tak tahu, mereka kenal itu Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu Nabi Muhammad ini Nabi, Rasul, hak, benar. Akan tetapi mereka ni dia tersinggung. Tersinggung bukan apa? Tersinggung tu atas perkara yang tak berhak pun bagi dia tersinggung. Dia merasakan sepatutnya Nabi akhir zaman ni datang daripada golongan Yahudi. Orang Yahudi cakap. Orang Nasrani kata sepatutnya Nabi akhir zaman, penutup segala para Nabi dan Rasul ni mestilah daripada golongan Nasrani. Orang Nasrani cakap, sebab ini Nabi akhir zaman memang termaktub dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil, ada pengkhabaran tentang akan diutuskan Nabi akhir zaman. Dan mereka ni memang menunggu-nunggu, dan mereka ni mengagung-agungkan. Akan tetapi ketika mana dilantik Nabi akhir zaman, Rasul daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa mereka, maka sebab itulah mereka berpaling ya. Maka ini semua disebabkan daripada golongan-golongan orang-orang berilmu daripada bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, yang mana mereka tu cuba untuk memesongkan, cuba untuk memutarbelitkan. Sebab apa? Nak biar semua puak-puak mereka ni dalam keadaan sama-sama dengan mereka, macam kiranya nak protes dengan Allah lah. Kenapa tak lantik Nabi, Rasul, akhir, penutup ini daripada kalangan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka sebab itu dipusingkan, dikonakan, diputarkan, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ni, mereka itu berpaling daripada Allah, berpaling daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun sebegitu rupa, tetap juga paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berusaha
berusaha sekerasnya, berusaha sedahsyat yang mungkin untuk memimpin, untuk menuntun, membawa golongan-golongan yang sebelumnya menyekutukan Allah, golongan-golongan yang sebelumnya menolak ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang paling hak. Rasulullah berusaha dengan sedaya kerasnya. Ada daripada mereka yang masuk Islam, ada daripada mereka yang beriman, ada daripada mereka yang tenang hati bila mendapatkan, ada juga daripada mereka yang menolak, ada juga daripada mereka yang menidakkan, bahkan memerangi tentang hal-hal tersebut. Nah, akan tapi seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah pun beritahu dalam Al-Quran tentang hal ini, ada mereka itu yang yang dikurniakan hidayah, dapatlah dia cahaya kebenaran. Akan tapi mereka itu yang menolak daripada cahaya hidayah, maka mereka itu adalah daripada golongan-golongan kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka ini faham hakikat sebenar? Kalau nak katalah orang-orang golongan Yahudi Nasrani zaman Rasulullah dulu rasanya lebih alim lagi ya. Rasanya mereka tu lebih faham lagi, lebih tahu lagi. Mereka mengkaji sedalam-dalamnya. Akan tapi sebab mereka punya sombong, sebab mereka punya bongkak, sebab mereka punya rasa terpaling bagus, terpaling baik, maka mereka ni jadi golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah daripada golongan-golongan kafirin. Maka sebab itu kita hadir dalam majlis maulid Nabi Muhammad SAW yang semacam malam ini untuk kita ni ikut Nabi Muhammad, ikut apa yang dah diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Biar kita dalam keadaan yang sejahtera, hati sejahtera, jiwa sejahtera, pandangan sejahtera, pendengaran sejahtera, semuanya sejahtera atas tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW علمنا المحبة، علمنا قول الحق، علمنا قول الصدق، أخبرنا بالأنبياء السابقين والصلحاء من الأمم السابقة، وجعلنا نحفظ أسماء الأنبياء من بني إسرائيل وغيرهم، نحفظ أسماءهم ونؤمن بهم ونحبهم ونسمي بأسمائهم وصلحائهم. قصص بني إسرائيل، الصلحاء بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه هو كله رحمة، يقول الحق، رسول من الله، لا يكتم شيئا عن الله، لكن هم يكتمون الحق وهم يعلمون. أي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم آذوه وعملوا له كل أنواع الإيذاء، لكن هو يذكر أن بني إسرائيل كان فيهم كذا وكذا، والأنبياء هم وصلحاءهم وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب أمة قائمة، ومن أهل الكتاب أمة قائمة بالحق وبه يعدلون، وبه يعدلون، غير الذين حرفوا، هم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا موجودين لآمنوا به ونصروه. لكن هناك من حرفوا وبدلوا حقدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا الناس هذا الحقد. وكما نراه اليوم في الأرض المحتلة فلسطين، الصهاينة كيف يحقدون. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لأن هناك ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء المعتدلون، لكن الصهاينة أصبح مسألة أكبر، هم يهود ونصارى الحاقدين، يعني هم صهاينة أصبحوا عندهم فكر كلهم الانتقام من المسلمين بأي شكل وتحت أي مسمى. Maka macam mana paduka baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita apa yang dimaksudkan, yang dinamakan, yang dimaknakan dengan cinta, mahabbah. Lihat, Rasulullah SAW ajarkan kita, beritahu kepada kita tentang nama-nama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga hari ini kita tahu ada 25 Rasul yang kita tahu namanya: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Bahkan Rasulullah SAW ajarkan, beritahukan tentang kisah-kisah orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang berpegang pada jalan hak, ketika di zaman Yahudi, ketika di zaman Nasrani. Ini kan Yahudi kan mereka pegang kitab Taurat, kitab Allah. Ada daripada mereka yang benar-benar imannya benar.
Orang Nasrani kan mereka berpegang pada kitab Allah, kitab Injil. Ada daripada golongan mereka di zaman mereka itu yang benar, orang saleh yang dicintai oleh Allah daripada golongan Yahudi dan Nasrani pada zaman mereka tersebut. Akan tetapi ada golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab daripada kumpulan-kumpulan, bahagian-bahagian kumpulan-kumpulan mereka ini, yang mana mereka tu merosakkan, masukkan perasaan dendam, masukkan perasaan hasad, masukkan perasaan dengki di dalam orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sehingga mereka itu yang pada awalnya berada pada jalan tegak, akhirnya mereka kona. Bayangkan Rasulullah SAW, Nabi, Rasul akhir zaman, ketua, penghulu segala Nabi dan Rasul, tetap lagi masih mahabbahnya perkenalkan Nabi-Nabi sebelumnya. Bawa rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta tu kongsi sama-sama, biar engkau pun masih kasih sayang, cinta juga pada Nabi-Nabi yang sebelumnya, beriman dengan sebaik-baiknya, dengan orang-orang saleh pada zaman-zaman Nabi sebelumnya, dengan orang-orang beriman dengan para-para Nabi yang sebelumnya. Tapi mereka ni, golongan Yahudi, golongan Nasrani, maka mereka ni ada daripada kalangan puak-puak mereka yang mereka cuba untuk konakan fakta, masukkan dengki, masukkan dendam, sehingga mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, pengikut-pengikutnya, anutan-anutannya, bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa Nasrani ini, mereka jadi orang-orang yang pendendam. Dendam mereka dengan orang Islam, dendam mereka dengan orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang alim daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Suatu ketika dahulu mereka tahu perkara yang hak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang golongan Yahudi, golongan Nasrani ini, mereka tahu tentang perkara-perkara yang hak. Mereka tahu tentang hak benarnya ini paduka baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi yaktumun, mereka ni berdiam diri, mereka mendiamkan perkara yang hak, mereka tak sampaikan perkara yang hak, sehingga kan mereka ini ada daripada golongan-golongan lebih teruk, mereka memesongkan pula daripada kefahaman-kefahaman daripada kaum-kaum mereka, sehingga kita dapat lihat sampai ke hari ini, sampai ke waktu sekarang ni, bagaimana saudara-saudara si Islam kita ditindas di sana, di Palestin, di Sudan, di Syria, di Lebanon dan sebagainya. Maka puak-puak mereka ni masih menyimpan rasa hasad, rasa dendam, rasa dengki tersebut, sehingga mereka merasakan ini orang Islam patutnya dihapuskan sahaja semuanya. Tak ada rasa belas, tak ada rasa kasihan. Maka kita dapat lihat apa beza perbandingan mereka dan apa beza yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah masih kita nak ada rasa perasaan dengki, hasad, dendam, membenci, tidak suka, sekian dan sekian? Maka apa bezanya kita dengan ideologi yang dibawakan oleh puak-puak Yahudi dan Nasrani? Sepatutnya kita ni berpegang dengan apa yang telah dituntun, diajar oleh Nabi Muhammad SAW, yakni pertama-tamanya adalah mahabbah, kasih sayang, cinta. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا ما يتفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مفقودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة يا الله وفي لبنان يا الله وفلسطين وفي كل مكان في السودان يا قوي يا متين يا الله اللهم امدهم بمدد من عندك وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين اللهم ان اليهود والصهاينه ومن عاونهم ومن كان معهم فقد بغوا علينا وقد تعالوا علينا وقد تجرؤوا عليك فارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين. امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair jazak. Maka Dr. Al-Habib Tahir Al-Ahdal mengkhatamkan khitabnya dengan doa-doa yang luar biasa, yang besar, yang baik-baik buat kita, buat saudara-saudara si Islam kita dan seluruhnya, agar insya-Allah Allah kabulkan semua doa-doa tersebut dan kita mendapatkan kelebihan daripada doa-doanya. Amin. Allahumma